kata kena cari bajet daripada majlis, lepas ni kena buat bengkel. Kalau tak ada bengkel, kalau setakat ceramah setengah jam macam ni, memang tak faham lah. Tapi untuk asas, insyaAllah kita boleh. Okay? Okay, next. Okay, jadi kategori tangkapan tadi, kalau di bawah Undang-Undang Pers tadi, di bawah Seksyen 11. Okay, dan juga kesalahan tadi ada dua. Kesalahan boleh tangkap, kesalahan tak boleh tangkap. Walaupun kesalahan tak boleh tangkap, dia juga boleh tangkap. Itu kena belajar. Kesalahan tak boleh tangkap, tetapi di bawah peruntukan Seksyen 19 kata, okay, boleh tangkap apabila penguasa agama pergi tempat dia melakukan kesalahan tadi, dia ni kesalahan tak boleh tangkap. Tapi bila penguasa agama tanya dia bagi alamat dia, IC dia tadi, dia ni luar daripada negeri Perlis. Katalah orang Bangladesh, orang Indonesia. Yang ni walaupun kesalahan dilakukan tak boleh tangkap, pada masa itu puak kuasa agama, imam ataupun pegawai masjid tadi boleh tangkap. Ini kelebihan kita. Jadi kena belajar ni. Bukan kata boleh kesalahan tak boleh tangkap, tak boleh tangkap semua, berbeza-beza. Dia boleh tangkap ada masanya. Okey. Yang tu dia kata tangkap dengan wara, tangkap tanpa wara. Dia ada dua keadaan. Jadi kalau kesalahan tanpa wara tadi, mana-mana orang yang saya sebut dari tiga tadi lah, penguasa agama, pegawai polis, PDRL tadi, dan juga pegawai masjid, apabila sesuatu kesalahan tu berlaku di hadapan mata dia, mana tengah action benda tu, tengah berlaku, pada masa tu dengan kuasa yang dia ada tadi, dia boleh terus tangkap. Cuma proses tadi mungkin sedikit berbeza. Kalau penguasa agama tangkap, dia balik ke pejabat, dia bukan kertas siasatan. Kalau pegawai masjid tangkap, dia kena ada satu proses lain, dia kena serah kepada penguasa agama kena buat tangkapan semula. Gitu juga. Sama juga dia serah kepada polis kena buat tangkapan semula. Jadi itu saya kata, saya bagi itu tajuk je tu. Tapi proses dia tu, dia kena bengkel. Tak bengkel tak boleh jadi. Saya bagi tajuk itu. Kalau kata tak pernah tahu sebelum ni, tajuk dia macam tu. Lepas tu kena buat bengkel, kena duduk sama-sama, bagi faham, baru kita boleh tangkap orang. Kalau kita tak faham, nak pergi tangkap orang komplain kita, masalah kita. Orang jawab kita mana warrant, mana apa semua. Jadi orang tu dia nak lepas diri dia je. Jadi kalau kita ilmu tak cukup, ilmu kita tak cukup, kita pun tak tangkap lah balik . Sedangkan kita boleh tangkap, Kalau betul itu kesalahan yang kita boleh tangkap, kita boleh tangkap. Tapi kerana kita rasa betul ke? Bukan betul dia ke betul kita? Dia betul, kita betul. Balik saja kan. Okey. Yang ni kalau nak tengok satu-satu ada dalam enactment lah. Kesalahan boleh tangkap. Okey. Dan juga kesalahan juga di syariah tadi, dia panggil kesalahan yang dimulakan dengan saman. Jadi dimulakan dengan saman ni tak tangkap lah. Jadi bila ada kes, penguasa agama buka kertas siasatan, kesalahan tu dah cukup komplit apa semua, dia daftar di mahkamah, mohon mahkamah keluarkan satu saman. Dan saman tadi diserahkan kepada tertuduh tadi. Di bawah kesalahan yang disebut tadi, jika tertuduh tidak hadir, dia terima saman tadi, pendakwa juga boleh mohon warat tangkap. Jadi warat tangkap ni sebenarnya boleh guna di semua kes, tapi ada masa-masa tertentu. Okey. Apa dah? Okey, ETJ, Enactment Tata Cara Jenayah Syariah Perlis. Enactment Tata Cara Jenayah, ET, tata cara kan. Okey, satu lagi. Enactment Procedure. Ataupun prosedur tata cara apa? Prosedur lah. Bukan prosedur tu. Prosedur kan. Prosedur tata cara sama lah, dia buat dua jenis tu. Prosedur tu bahasa putih, tata cara bahasa Melayu. Okey. Benda sama tu. Okey. Okay, next. Baru dua slide nombor 10 sikit dah. Okey, kita pergi lagi. Ini kategori kesalahan dia jadi. Kesalahan boleh tangkap. Dia kata suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh 1 tahun atau tidak melebihi
3,000. Okey. Ini di bawah seksyen 62/2 A, Enakmen Pentadbiran Agama Islam 2006. Itu kena baca lah. Jadi saya bagi dia tajuk je. Okey. Kesalahan tidak boleh tangkap itu kesalahan yang boleh diukur kurang daripada kesalahan boleh tangkap. Mana bawah daripada tu boleh tangkap lah. Okey. Sebagai contoh dia kata kes nikah tanpa kebenaran. Jadi pengecualian boleh tangkap sekiranya tiada waran dalam keadaan tertentu yang saya sebut tadi, kes 19 tadi. Kes tu asal tak boleh tangkap, tapi di pasal 19 tu dia sebut detail tu. Bila penguasa agama kita pergi, dia bagi maklumat yang dipercayai. Kita faham itu? Maklumat dipercayai oleh penguasa agama adalah tidak betul. Jadi senang je lah. Penguasa agama tadi dia buat keputusan, dia kata walaupun dia bagi alamat tu di negeri Perlis juga, penguasa agama rasa macam was-was. Tak, tidak mempercayai. Dia boleh tangkap dulu, bawa ke pejabat agama dan mengarahkan pegawai dia menjalankan siasatan. Betul tu awak ni tinggal di sini. Boleh? Boleh tangkap juga. Sebab tu saya kata undang-undang ni membagi kuasa yang luas kepada penguasa agama kita untuk menjalankan proses tangkapan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah di negeri Perlis. Okey. Yang ni contoh kes kesalahan seksyen 9 enakmen jenayah tu kes kalau tu mungkin di Perlis ni tak ada lah kot. Sebab ada ni sikit. Okey. Tapi kes kaluak di Kuala Lumpur banyak dia tangkap. Tangkap banyak kaluak. Ini kes yang paling mudah lah. Yang paling senang. Okey. Biasa dia di hotel-hotel apa semua kan. Okey. Okay, next. Apa dah? Nikah? Sih apa? Dia ni kesalahan dia kata mana kahwin tanpa mendapat kebenaran. Kahwin tu tanpa mendapat kebenaran. Kalau di bawah undang-undang keluarga Islam, kalau di wilayah persetujuan tu, dia punya proses dia tu di bawah seksyen 12 tu dia kena buat pengesahan di mahkamah dulu sebelum nak boleh daftarkan perkahwinan tu. Kesalahan ni bawah seksyen 40. Ke kahwin tanpa kebenaran. Dia tak kira lah kahwin di luar negara ke, dalam negara ke. Sebab imam tahu dah kot, sesuatu proses untuk berkahwin dia mesti buat satu permohonan. Jadi permohonan tadi ada borang kan. Jadi dalam isi borang apa semua, bila imam tengok apa semua, kalau dia puas hati dia benarkan berkahwin. Kalau dia tak puas hati dia tak benarkan berkahwin. Okey. Jadi proses dia ni yang kahwin tanpa kebenaran dia tidak buat permohonan. Biasanya berpoligami lah. Kebanyakan isu berpoligami. Okay. Jadi kesalahan dia dibayar kesalahan tak boleh tangkap. Dia sebab denda dia tu dalam RM1,000 di wilayah. Jadi kesalahan tak boleh tangkap. Jadi kalau tak boleh tangkap tadi, proses dia maknanya bila kesalahan tu wujud, biasanya kalau di wilayah persetujuan ni kita dah buat proses 4P ya. Diurus dia oleh JAKIM dan juga JKSM. Jadi mana-mana orang yang berkahwin tanpa kebenaran sebelum dia nak memfailkan kes pengesahan nikah dia di mahkamah syariah, dia hendaklah merujuk kepada Jabatan Agama Islam terlebih dahulu. Kerana Jabatan Agama Islam akan siasat sama ada dia pemastoting wilayah persetujuan, saya cerita yang wilayah ni, ataupun bukan pemastoting wilayah persetujuan. Kalau bukan pemastoting wilayah persetujuan, kita tak layan dia. Kita arahkan dia balik kepada negeri dia untuk buat pendaftaran. Sebab undang-undang tadi, undang-undang kita undang negeri. Banyak Perlis juga. Dah. Jadi kalau dia bukan pemastoting wilayah persetujuan, kita tidak ada bidang kuasa untuk mendaftar perkahwinan dia. Ni cerita wilayah ni. Jadi kita arahkan di mana negeri dia tinggal, dia balik daftar di negeri masing-masing. Jadi selepas pendaftar di kecerah rujuk berpuas hati dengan proses tadi, dia keluarkan satu surat iringan kepada Mahkamah Syariah mengesahkan bahawa pemohon ini adalah pemastoting wilayah persetujuan dan dia terikat dengan undang-undang di wilayah persetujuan dan dia adalah disahkan terlebih dahulu perkahwinan dia di Mahkamah Syariah. Bila Mahkamah Syariah sahkan perkahwinan tadi, keluarkan satu perintah mahkamah dan baru dia kembali balik ke pejabat agama untuk mendaftarkan mengeluarkan sijil nikah tadi. Okey. Dan satu side lagi, perintah tadi dihantar satu salinan kepada penguasa agama Islam. Jadi penguasa agama bila terima satu salinan perintah mahkamah, jadi penguasa agama buka satu IP untuk menjalankan siasatan. Selepas dia komplit siasat, dia failkan kes tadi,
kes di bawah kesalahan perkahwinan permohonan tadi di Mahkamah Syariah untuk dikeluarkan saman kepada mereka yang mengaku salah tadi. Bila saman dia akan di mahkamah, sama ada dia nak mengaku salah ataupun dia nak lawan perkara pula pada dia lah. Itu proses lah. Jadi sekarang ni di beberapa negeri kita telah bersetuju untuk kita laksanakan bagi proses 4P. Permohonan pengesahan perkahwinan tanpa dan pendaftaran perkahwinan. Bagi proses 4P. Proses 4P ni dan kita punya yang berhormat Menteri Datuk Seri Jabir juga telah melancarkan buku 4P pada bulan lepas, dan pihak JKSM juga telah masa wacana itu telah mengedarkan. Saya rasa Tuan Jamil dapat tak buku tu? Buku 4P dapat tak? Jadi prosesnya ada situ. Jadi kalau kata Perlis nak buat, Perlis kena duduklah antara Mahkamah Syariah Negeri Perlis, Pendakwaan Syar'i Negeri Perlis dan juga pendaftar nikah cerai rujuk Negeri Perlis duduk bersama kan, buat satu bengkel. Dia kena bengkel lagi, dia kena buat satu prosedur tu, tata cara tadi bermula di mana, terpulang pada negeri lah. Sebab walaupun JAKIM dengan JKSM tadi dah buat penyelarasan, tetapi untuk dilaksanakan negeri tadi kita serah kepada negeri masing-masing. Macam Pulau Pinang mungkin dia ada sedikit perbezaan, tetapi dia mesti ada kerjasama di antara tiga tadi. Okey, Jabatan Agama terutama sekali Puak Kuasa Agama dan juga pendaftar nikah cerai rujuk, Mahkamah Syariah dan juga pendakwaan. Bila masa nak dakwa apa semua dia ada, kita ada dalam flow tu. Okey, kalau kata kita nak dakwa dulu pun tak ada masalah, boleh. Sebab dia tak sebut kahwin itu sah tak sah. Kalau dalam undang-undang, mana-mana orang yang berkahwin tanpa dia kebenaran satu kesalahan. Dia kahwin tanpa kebenaran tu satu kesalahan dah. Masa tu pendakwa nak tunggu dakwa, apa boleh, tidak ada masalah. Tapi saya rasa saya cadangkan supaya 4 agensi ni hendaklah duduk bersama, buat satu apa ni dia panggil apa, modul lah ataupun garis panduan tadi, dan sama-sama kita boleh ikut, barulah benda ni selaras dan juga tidak bercerai pula. Okey. Okey, faham ah? Ni jawab soalan ni baru ni. Okey, jadi ini lagi presiden daripada seksyen 2 di tafsiran. Jadilah kesalahan boleh tangkap tak boleh tangkap tadi. Okey. Dah, next. Jadi bentuk waran tadi, pertama waran yang dimaksudkan adalah waran oleh hakim. Mahkamah borang 3 apa? Borang 3 yang tadi dah yang saya dah tayang tadi. Itu waran lah. Okey. Ini peruntukan-peruntukan dengan berhubung dengan waran tangkap lah, kita boleh baca lah. Okey, kalau ada masa sebenarnya ada dialog macam ni kita boleh baca secara detail. Okey. Okey, next. Okey, dia kata bentuk waran tangkap, setiap waran tangkap mestilah dalam bentuk bertulis. Kena bertulis lah. Jadi kalau sekarang ni kalau waran tangkap tu pakai dalam WhatsApp boleh tak? Boleh? Nah, dia tulis juga tapi dia ambil gambar. Dia tak bawa waran tu, dia ambil snap gambar tu, dia bawa dia tunjuk waran tu. Awak ada waran ni. Boleh tak boleh? Pasal apa tak boleh? Dia kata bertulis, sudah bertulis tu, tak salah. Tak apa. Okey, dia kata ditujukan kepada pegawai usaha agama ataupun pegawai polis di Raja Malaysia. Mana kalau kesalahan syariah ni kita ada 2 kategori. Manusia yang boleh diarahkan untuk menangkap orang tadi. Mahkamah boleh mengarahkan polis, mahkamah juga boleh mengarahkan penguasa agama. Dua-dua ni boleh. Cuma proses tangkapan tu sama. Okey? Dan seterusnya mencatatkan nama tertuduh. Jadi nama ni bukan nama saja dah, nombor kad pendalam semua kena masuk dah. Nanti nama saja sama, mungkin ramai sama kan, IC dia, nombor IC dia, alamat dia macam mana. Okey. Yang keempat, catatkan maklumat tentang kes tersebut. Kesalahan apa yang dilakukan tadi berdasarkan kepada permohonan daripada penguasa agama ataupun permohonan daripada pendakwa syar'i. Jadi yang boleh mohon waran tangkap di mahkamah tadi, satu penguasa agama dalam dia menyiasat, dalam proses dia sedang menyiasat sesuatu kes, sampai satu peringkat dia boleh mohon kepada mahkamah untuk mengeluarkan satu waran untuk menangkap orang tu. Jadi saya bagi sikit pengalaman di wilayah Pertuan yang terbaru.
kes Mustafa Akio, Aiko Akio, yang warga negara luar Turki. Okey. Jadi dalam kes tu Penguasa Agama buka satu kertas siasatan berkaitan dia di bawah seksi mengajar agama Islam tanpa tauliah. Itu seksi yang kita buka IP. Kerana dia buat satu program di Kuala Lumpur. Jadi dia juga dijemput oleh penganjur lah untuk datang sini kan. Jadi penguasa agama pergi ke jumpa dia, bawa satu, dia bagi dalam, kalau dalam kita punya tata cara ni, dia bagi perintah untuk hadirkan diri ke pejabat kuasa agama untuk siasatan. Dia panggil perintah hadir. Perintah hadir jadi dia hanya boleh dilaksanakan di dalam negeri berkenaan saja. Kalau di wilayah saja. Kalau di luar daripada wilayah kena minta waran. Sama juga polis. Kalau orang tu tinggal dalam wilayah, dia boleh hantar satu perintah hadir, ada dalam amendment ni, borah dia pun ada, untuk dia hadir kepada penguasa agama untuk dijalankan siasatan. Dan dia terima perintah hadir tadi, dia tanda tangan, tapi pada tarikh yang dijanjikan dia tidak hadir. Mustafa tadi. Ekoran ketidakhadiran tadi, penguasa agama perlu kehadiran tadi untuk menjalankan siasatan. Jadi penguasa agama hadir ke mahkamah, rendah syariah Besar Kuala Lumpur, buat sikit dia punya kronologi tadi, mohon kepada mahkamah satu waran untuk membawa Mustafa tadi ke pejabat kuasa agama untuk diteruskan siasatan. Mahkamah luluskan dan beliau pun ditangkap. Jadi tangkapan dibuat oleh pihak PDRM di KLIA pada masa itu. Kerana dia dah pergi ke KLIA untuk nak balik ke Turki. Nak balik ke US. Jadi polis tahan, bawa ke penguasa agama, kita sambung siasatan. Jadi menyebabkan dia terlepas flight dia dan sebagainya, macam-macam lah peguam dia minta ganti rugi dia macam-macam. Okay. Jadi kita proses tadi tidak ada masalah. Orang tangkap boleh dimohon, boleh dikeluarkan, dan dia pun ditangkap, tidak ada masalah. Dibawa ke penguasa agama. Jadi sama ada kes dia tadi, kita nak dakwa tak nak dakwa, itu tak tahu lagi. Proses dia panjang lagi tu. Ada ramai lagi saksi tak panggil dan sebagainya dah. Tak semestinya kalau dia ditangkap dia itu dakwa, tak semestinya. Dalam kes tu, siasatan pun sampai hari ini belum lagi tamat. Fail itu tak diangkat lagi pada Jabatan Pendakwaan, masih lagi di peringkat kuasa agama. Jadi kita pun tak tahu dah nak dakwa tak nak dakwa. Tapi nak ceritanya berlaku dah proses tadi, orang tangkap tadi kita dah laksanakan. Kita dah tangkap, dah dibawa dia, dan selepas siasatan berjalan, habis keterangan dan sebagainya, kuasa agama dia lepaslah dia. Tapi lepas dia tadi bersilah lepas dengan bon jamin kuasa agama. Tujuan lepas dengan bon jamin tadi nak ceritanya dia ni bukan bebas lagi. Dia masih lagi terikat dengan proses siasatan, dan kuasa agama boleh memanggil dia pada bila-bila masa. Dan kalau siasatan tadi dah lengkap dan dia sebagai salah seorang suspek nak dakwa, dia juga boleh dipertuduhkan di mahkamah syariah. Kalau dah dipertuduhkan di mahkamah syariah, dia tidak hadir, mahkamah boleh sekali lagi, pendakwa boleh sekali lagi memohon waran tangkap untuk bawa dia ke mahkamah. Tadi waran tangkap untuk bawa dia ke kuasa agama. Dah selesai dah. Satu bab waran tangkap juga. Dah selesai satu bab tadi. Kalau dia dibawa ke mahkamah esok, dia tidak hadir di hadapan hakim. Sedangkan pertuduhan pun telah kita dah file dah. Tetapi tarikh yang ditetapkan dia tidak hadir, masa itu pendakwa boleh mohon secara lisan kepada hakim untuk dikeluarkan waran tangkap untuk dibawa ke hadapan hakim pula. Waran tangkap juga. Waran tangkap tu sama. Dia tidak berbeza. Waran tangkap dia juga. Kalau di dua negara, kalau melalui polis Raja Malaysia, dia bergantung kepada negara mana yang ada, dia bagi hubungan antarabangsa dengan dia bagi apa, Interpol lah. Polis antarabangsa juga. Kalau tak ada, tak dapat. Kalau ada, mungkin polis tadi dia boleh panjangkan kepada negara-negara yang ada kerjasama. Biasanya waran tangkap kalau di luar negara kita melalui dia bagi Kementerian Luar. Kita melalui Kementerian Luar lah. Tapi setakat ini kalau dah ke luar negara memang agak susah lah nak berjaya. Luar negeri pun dah tak boleh, luar negara lagi tak boleh. Tapi nak ceritanya, benda tu kita boleh cuba. Kita tak boleh nak mengalah. Kita buat kerja kita
boleh tak boleh itu kita terserah lah, sebab kita pun kuasa kita pun ada hak juga bidang kuasa kita. Okey, yang ke-6, ayat kelima, tarikh OKT perlu dibawa ke mahkamah. Dalam waran tadi mesti juga catat dah bila dia kena hadir, sama ada di mahkamah ke macam waran tadi, bila dia kena hadir ke hadapan penguasa tadi, boleh kena bawa. Okey, kalau ke mahkamah, bila tarikh ke mahkamah. Okey, yang ke-6, mengarahkan penangkapan tuduh kecuali jika OKT mematuhi syarat pelepasan yang tetap dalam waran. Sebab dalam waran tadi, kalau kita tengok secara detail lah, dia ada satu kolom di bawah tadi. Apabila polis tangkap ke penguasa tangkap, sama ada di situ tercatat boleh dilepaskan bond dengan bond jami penguasa agama atau dengan bond jami polis Raja Malaysia, ataupun tidak boleh dilepaskan dengan bond jami. Dia ada 3. Biasanya kalau kes-kes mahkamah tadi, kita tidak benarkan dia dilepaskan dengan bond jami, kita mesti arahkan dia hadir ke mahkamah syariah juga yang melakukan waran tadi. Kalau waran tu orang yang nak tangkap tu berada di luar daripada negeri berkenaan, jadi selepas ditangkap penguasa agama atau polis, dia mesti bawa ke hadapan mahkamah rendah syariah yang paling hampir dengan alamat orang tu. Kalau contoh kes di sini, orang salah tadi dia berada di Kulim, Kedah kan. Jadi selepas penguasa agama Kulim tangkap tadi, dia kena bawa tertuduh tadi ke mahkamah syariah di Kulim dulu untuk di-endorsekan. Tahu endorse, diarahkan oleh hakim. Jadi hakim tadi dia akan keluar satu arahan. Okey, kalau polis boleh lah, kalau penguasa agama dah. Dia kata tertuduh hendaklah dibawa terus ke mahkamah syariah negeri Perlis, contoh. Okey, pada masa itu, pada masa hakim endorse tadi, kata masa tu puak kuasa agama Kulim tangkap, dia hendaklah bertanggungjawab, dengar ni, membawa tertuduh tadi terus ke mahkamah, orang lain tak dia bawa. Sebab hakim masa tu endorse pada masa tu arah dia bawa. Walaupun dia puak kuasa agama di Kedah, masa tu dia boleh merentasi sempadan, tak ada masalah. Sebab perintah mahkamah Kedah tadi, dia kena bawa. Dia tak boleh sampai sepadan, tak boleh dah, saya tak boleh gila, kena lepas dah, naik bas lagi dah, pergi dah. Tak boleh. Sebab itu tanggungjawab dia, sebab ada perintah mahkamah, arahkan dia bawa serah kepada mahkamah syariah di Perlis. Jadi kena bawa lah. Okey. Dan juga pernah juga ada soalan-soalan semasa dulu kita perbaiki apa semua, ada ditanya bidang kuasa penguasa agama Kedah ni setakat di Kedah je kan? Memang itu bidang kuasa dia. Itu dalam kes-kes proses siasatan dia, tangkapan dia. Tetapi pada masa itu kita ada wakil daripada Jabatan Pengurusan Negara sebagai versi kita. Dia kata kalau hakim tu perintah, dia ada kuasa untuk bawa sehingga di mana perintah hakim itu arahkan dia. Sebab ada perintah hakim tadi, dia tidak terikat dengan kuasa asal dia sebagai penguasa agama Islam negeri Kedah lah. Dia terikat dengan perintah baru hakim tadi. Okey. Jadi ada juga berlaku katal awal tu lagi. Dah berhenti dekat area, dia kata nak buang air dah, tak jumpa. Tiba-tiba tak datang balik, cari lagi. Boleh tak dia nak kejar orang tu dalam negeri, di luar daripada negeri dia? Jadi pada masa bekir tu, ada saya tengok ada wakil daripada Pengurusan Negara, dia kata masa tu boleh. Dia juga boleh kejar sama dengan kuasa dia. Sebab dia di bawah kawalan pegawai penguasa tadi. Jadi tanggungjawab dia. Kalau orang tu hilang, dia juga kena di secas. Sebab dia ada tanggungjawab untuk bawa tu. Jadi itu saya bagi asas dah. Jadi pengarah pun ada belakang tadi, saya pun dah cakap tadi lah. Dia ada masuk belakang tu. Jadi lepas ni kalau nak betul-betul Perlis ni boleh melaksanakan waran tangkap ke, boleh nak buat kuasakan undang-undang syariah kita yang banyak dalam ni apa semua dah. Jadi orang yang ada tadi, yang diberi kuasa ni, saya sebut tadi kan, walaupun penguasa agama kita tak ramai, tapi undang-undang kata pegawai masjid. Okey, tak payah bagi tauliah lain ni, pegawai masjid ni. Pegawai masjid dengan pelantikan dia sebagai pegawai masjid, dia ada kuasa menangkap tanpa waran. Tak payah panggil penguasa agama. Okey, kita duduk masjid, ada sekitar taman kita, kampung kita ada berlaku kesalahan syariah, kita boleh tunggu tangkap, bawa dia ke puak kuasa agama,
untuk urusan agama tangkap semula, baru proses buka siasatan. Jadi pegawai masjid tadi dia ada tiga kategori lah. Kalau kita baca di bawah 7 section 100 tata cara perlis section 100. Bukan section 1 dia kata pegawai masjid adalah terdiri daripada imam, bila, pembantu bila. Bukan 3 orang satu masjid, 3 golongan. Jadi kalau satu masjid itu imam dia ada 3, bila ada 2, pembantu bila 2, dia dah jadi 7 orang. Nah, jadi 7 orang tadi ada kuasa menangkap tanpa waran bagi kesalahan yang berlaku depan mata dia. Jangan kesalahan yang dah lepas, tak boleh tangkap dah. Yang tu kena minta waran. Itu proses dah, kena proses waran. Tiba-tiba kita dapat maklumat 3 malam lepas ada berlaku kesalahan. Itu kita boleh buat report dulu kepada Wasat Agama untuk buka kertas siasatan. Sebab proses setiap kesalahan jenayah syariah tadi hendaklah dia bermula dengan borang maklumat. Dia bagi borang sini, borang 5 kan? Borang 5. Jadi borang maklumat tadi siapa-siapa boleh isi. Tidak ada masalah, tidak ada had. Buat Wasat Agama sendiri pun kata dia baca surat khabar dah. Dia baca surat khabar tadi, tiba-tiba ada wujud satu kesalahan berlaku dari polis dah. Wasat Agama tadi dia boleh bertindak sebagai pemberi maklumat, dan seorang lagi wasat agama hendaklah bertindak sebagai penerima maklumat pun boleh, kerana itu adalah asas untuk nak memulakan siasatan. Okey. Seterusnya menyerahkan penangkapan duduk dah selesai tadi, ditandatangani oleh hakim yang mengeluarkannya dengan nama, jabatan dan tarikh dikeluarkan. Waran tangkap tadi biasa dia ada tempoh. Biasa tempoh dia 1 tahun. Dah kalau lebih 1 tahun, dia boleh dimohon untuk dilanjutkan. Katalah selepas tahun keluar waran tangkap tadi, tak jumpa lagi orang nak tangkap ni, Wasat Agama boleh hadir ke mahkamah balik, mohon supaya tarikh waran tadi dilanjutkan. Biasa je gitulah. Okey. Jadi katalah Wasat Agama tadi dia tahu, okey, A tadi ada dikeluarkan oleh waran tangkap oleh mahkamah. Okey. Tetapi pada masa dia jalan-jalan tadi, waran tangkap dia tak bawa. Tapi dia tahu inilah orang yang dikeluarkan waran tangkap tadi. Pada masa itu dia juga boleh menangkap, walaupun waran tak ada. Sebab dia dengan jelas pasti waran itu ada di rumah. Contohnya tadi apa nama apa? Asri Najri. Jadi kita ada waran, tapi waran itu kita tinggal dalam kereta ke? Dah. Kita pergi pasar, waran ada duduk dalam kereta. Tiba-tiba dari pasar tu selisih dengan dia. Memang dia ni dah orang nak tangkap ni. Kita kenal dah. Kita tak perlu tinggal dia, orang ni lari je. Kita boleh tangkap dulu walaupun waran dalam kereta. Sebab kita confirm, kita confident, kita yakin waran tu ada. Tidak ada masalah. Tidak salah. Jangan kata kita takut waran tak ada ni. Dia tak besar sangat. Tapi yang penting waran tu ada, tapi hari tu kita terting tak bawa. Tak ada masalah. Okey. Kena. Ini ini proses untuk memastikan kehadiran. Jadi bentuk waran tangkap ini dia sebut sini, tiap-tiap waran tangkap yang dikeluarkan oleh mahkamah di bawah NMA ini hendaklah mengikut borang 3 yang saya sebut tadi, jadual kedua, dan ditandai oleh hakim. Yang kedua, tiap-tiap waran itu hendaklah terus berkuat kuasa sehingga ia dibatalkan oleh mahkamah yang mahunya atau sehingga ia dilaksanakan. Okey, next. Okey, tata cara permohonan oleh ketua Wasat Agama atau pegawai Wasat Agama. Okey. Ini tata cara dia lah. Kita buat secara ringkas lah, tapi punya proses betul dengan banking apa semua tadi mungkin ada dia kena panjangkan kan. Ini tata cara dia lah. Jadi tujuan permohonan, kita kena ada tujuan kita untuk apa orang zakat ni nak mohon. Kalau tidak hakim tak bagi. Ingat hakim senang nak bagi tak? Tak nak. Macam juga kalau di magistrate court dulu apa nama tahanan riman. Bukan kata pergi tu automatik boleh tahan. Jadi hakim magistrate akan tanya kenapa awak nak tahan. Okey? Kenapa awak nak tahan ni sehingga 3 hari? Sebab dia ada kena dengan hak kebebasan budak di bawah Perlembagaan Persekutuan. Sebab tu kena ada undang-undang. Dia tak boleh ada tahan orang tu hala tak boleh. Sebab bila orang boleh dakwa kita, orang boleh claim kita pula, dia bawa ke mahkamah sivil, hak asasi. Sekarang ni banyak tu berlaku. Bila kita tahan dia bawa
hak asasi. Itulah maknanya penguasa agama kita, kalau terutama wilayah lah. Wilayah dengan Selangor ni banyaklah kena saman di mahkamah sivil. Hak asasi dah, mengganggu dah, macam-macam cerita. Okay. Dan sekarang ni pun kita dah buka IP apa, lawyer tu nama apa? Ada lawyer perempuan Siti Kasih. Dan juga sekali kita pun tengah ada kes berlawan dengan dia di mahkamah sivil. Penguasa agama wilayah buat report dia mengganggu tugas penjawat awam. Sekali tengah bercara di mahkamah magistrat. Dia lalu tak. Dan juga kita buka IP dia sebab dia menghina agama Islam melalui Facebook dia. Jadi ni satu hal lagi. Cakap senang lah kan, tapi bila nak siasat esok, Facebook tu pula akaun siapa, kena kerjasama dengan SKMM lah. SKMM kata setakat nama dia boleh bagi, tapi siapa yang tulis tu tak boleh yang bagi jaminan. Ya, kita dah siasat dah. Nama akaun tu boleh sahkan ini akaun Siti Kasim, okey. Tapi kalau saya kata saya tak tulis, memang akaun saya, tapi saya bukan saya tulis. Jadi kita tengok stand hakim lah pula esok. Kalau hakim tu kata nak dia tulis juga, kalahlah kita. Kalau hakim tu kata oleh kerana ini Facebook awak yang bertanggungjawab, siapa tulis tidak ada masalah, itu menang kita. Sekarang ni siasatan kita yang saya kasih tadi, kita hanya boleh trace setakat Facebook tu kepunyaan dia. Dan kita akan dakwa dalam masa yang terdekat lah, kita akan dakwa dia. Tapi nak dakwa Siti Kasih al-maklum lah. Mesti lawyer dia pun akan depend lah. Itu biasa lah. Okay. Sebab itulah kalau duduk di Wilayah Persatuan, duduk di Kuala Lumpur, teruk kita. Okay? Kena lanyak kat lawyer dah. Tapi kita kena lawan juga sebab kita dilatih. Setakat mana yang kita boleh, kita lawan lah. Okay. Seterusnya, alamat tempat tinggal dan butiran bidang kuasa mahkamah di mana orang yang dituju itu berada. Ini yang sebut tadi. Okay. Kalau orang yang melakukan kesalahan di negeri tadi, dia sudah berpindah dah tinggal di negeri lain, kita perlu bawa dia ke sini sebab nak dakwa dia di mahkamah di Perlis. Jadi warrant tadi hendaklah ditujukan kepada polis di Raja Malaysia. Kalau polis ni dia boleh pergi seluruh Malaysia lah. Dan juga penguasa agama di negeri berkenaan. Proses dia pula, warrant tadi hendaklah diendoskan oleh Mahkamah Syariah Negeri berkenaan. Kalau katalah warrant dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Negeri Perlis nak dilaksanakan di negeri Kedah, jadi penguasa agama Kedah tadi kena bawa jumpa hakim, endoskan. Jadi bila endos tadi, kita pun ada beberapa perintah bersalin kan. Perintah bersalin ada kan? Perlis semua ada kan? Ada kan? Jadi perintah bersalin dia sebut, jika sesuatu dokumen tadi diendoskan oleh hakim negeri itu, dia seolah-olah dia dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Negeri berkenaan. Jadi bila seolah dikeluarkan oleh dia boleh dikuat kuasakan lah. Jadi bila boleh dikuat kuasa, bila orang itu ditangkap, orang itu dah dibawa dengan serta-merta tanpa kelengahan yang tak perlulah disebut dalam undang-undang di hadapan hakim Mahkamah Rendah Syariah di negeri itu dulu. Bawa depan itu dulu. Kalau hakim itu kata, okey, saya boleh lepas orang ni dengan syarat dia bayar bon jami sebanyak RM5,000. Lepaslah. Dan hendaklah arahkan dia hadir ke Mahkamah Negeri pada beberapa bulan. Kalau pada masa itu dia tidak hadir, bon jaminan RM5,000 tadi, buat kuasa agama ke, mendakwa syar'i ke, boleh mohon kepada mahkamah supaya dirampas. Jadikan hasil kerajaan. Tidak ada masalah. Itu tujuan bon jamin. Tujuan bon jamin jadi, katalah kes tu, kalau kita dakwa dia denda RM2,000. Contoh. Tiba-tiba duit bon jamin dia ada RM3,000. Jadi baik kita ambil bon jamin, untung RM1,000. Sebab denda masuk hasil kerajaan juga. Tapi tak sampailah kita nak hukum dia tadi. Tapi duit dia habis. Jadi dia kaedah bon jamin ni pula, dia tak sebut dalam proses bon jamin tadi berapa hak maksimum, berapa minimum, tak sebut. Cuma dia sebut jangan keterlaluan lah. Kalau kesalahan tu denda RM5,000, kita nak sampai bon jamin RM50,000 tu keterlaluan. Jadi kalau setakat RM5,000, RM6,000 lebih RM1,000 tu
mahkamah biasa buat. Saya ingat masa di Pulau Pinang, Ketua Wakil Perlis sekarang ni dia pernah bagi bon jami masa tu 10,000 apa. Tapi ada komen lah daripada pihak lawyer, sebab denda je 5,000 je, bon jami 10,000. Walaupun tidak salah, sebab tidak ada dia hak bon jami tak sebut, tapi dia bagi keterlaluan. Bila dia rujuk kepada Mahkamah Rayuan kurangkan kepada 5,000. Itu je, tidak salah. Tidak salah, jangan kata dia salah, dia tidak salah. Sebab undang-undang tak sebut berapa jumlah. Jadi mungkin masa tu dia bahasa gegar sikit, dia bagi 10,000. Tapi orang tu hak dia pula, dia boleh buat semakan, dia boleh buat rayuan di mahkamah lebih tinggi, dan mahkamah rayuan tengok secara teliti, dia kurangkan kepada 5,000. Tidak ada masalah. Sebab saya nak sebut sini, kita pengamal undang-undang ni, kita jangan yang patang ni patang ni. Berdasarkan pada pengalaman saya duduk di pendakwaan, duduk di mahkamah ni, kita jangan sekali-kali antara agensi berkuasa ni saling salah menyalah. Jangan. Walaupun kita rasa salah, kita jangan kita sendiri biar orang kita salah. Jadi kelompok yang mengamalkan, agensi yang mengamalkan penguatkuasaan ni, yang saya sebut tadi ada 4 ni. Mahkamah Syariah, penguasa agama, pendaftar nikah cerai rujuk, dan juga pendakwaan. Jadi 4 agensi ni kalau boleh dalam negeri ni mesti menjadi 4 agensi yang paling akrab. Sebab kita apa? Kita nak berlawan dengan orang luar. Orang yang salah tadi bukan dalam agensi kita kan? Orang luar yang salah tadi. Jadi kalau kita 4 ni bergaduh, macam mana kita takak orang luar? Nak dakwa di mahkamah? Kalau penguasa kita takak, belum apa-apa lagi, orang mahkamah ada cakap, ada komen dah. Itu tak betul takak tu. Apa dia cakap gitu? Tak boleh. Kena ubah ni. Siapa nak ubah ni? Kena ubah ni. Kalau tak ubah ni, sampai bila-bila. Cuba kita tengok sebelah sana tak? DPP pernah condemn tak polis? Dia condemn polis yang berkenaan, yang berkumpul dengan IP dia tu, dia panggil polis, dia belasah lah situ. Orang dia tak tahu. Dalam saat khabar, tempat-tempat awal, DPP tak pernah bercakap pun. Polis ni cakap buat tak betul, dia buat lah. Tapi bila depan DPP, ada polis kena balik fine, ada polis kena sumpah, ada polis kena sepak, biasa. Itu bila proses kerja. DPP dengan IO pernah berlaku di Shah Alam dulu, tingkat 8 ke tingkat 10. DPP balik file ikut tingkat tu, suruh pergi kutip balik bawah tu. Menangis boleh tu, kutip naik boleh. Pegang penyiasat. Tapi dia bergaduh pasal kes itu je. Kita orang jasa agama ni belum apa-apa lagi, orang dia kata itu tak betul tu, itu tak betul. Tak betul dah. Cuma dia tengok gambar je. Yang ni kena ubah ni. Kalau tak ubah ni, kita tak berjaya sampai bila-bila. Ini yang susah. Yang ni kena ubah. Jadi semangat kita hilang lah. Kata penguasa baru dah nak tangkap orang dah. Pagi esok dah ada komen, orang dia kata tak betul tangkap, patut buat gini. Jadi penguasa nak tangkap, jadi bengong lagi lah. Dia dah usaha dah pergi tangkap dah. Dah bagus dah usaha tu. Kalau tak betul pun, kita cuba pakat-pakat perbetulkan. Cari mana yang lompang, kita baki. Bukan tak betul 100% lah. Mungkin ada benda-benda lain kali jangan buat macam ni. Kita boleh ubah. Kalau dah berlaku pun, di mana kita boleh repair lagi? Kita boleh buat. Tapi kita hendaklah ada kerjasama antara 4 agensi ini. Ini pengalaman saya dah. Sebab saya pun di Wadah Persatuan ni, kita buat mesyuarat penyelarasan ke 4 agensi ini terlalu sekerat yang mungkin. Sebab memang tak sama. Perintah mahkamah pun pergi pejabat agama, dia komplain. Dia kata pasal wakil perintah ini. Patutnya bila wakil perintah tu ikut je lah. Tak puas hati, dia ada satu peringkat lagi, mahkamah tinggi. Kalau mahkamah rendah perintah, mahkamah tinggi boleh ubah. Tak, dia rayu mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi perintah, mahkamah rayuan boleh ubah. Mahkamah rayuan perintah tak puas hati lagi, dia boleh mohon kepada sultan negeri itu. Ada lagi, sultan boleh.
sebab dia kepada kuasa agama. Sultan apa ataupun raja negeri tadi, dia ada kuasa, tapi dia khas untuk kes tu je dah. Boleh. Tetapi masyarakat kita tidak pilih itu. Kita pilih saling tuduh menuduh sama sendiri dulu, melemahkan semangat kawan-kawan. Jadi hari ini rasa selepas pada hari ini kita dah buat bermulaan MK ni, dah kena bincang, kena duduk bersama. Selepas pada ni buatlah mesyuarat penyelarasan antara empat agensi ni untuk selaraskan apa-apa tindakan. Sebab kita kena ingat ni, asas kita, kalau kita nak pergi tangkap orang, nak pergi serbu, nak pergi mana tempat, apa tujuan kita? Tujuan kita pertama, kita hendaklah supaya setidak-tidaknya orang ni boleh dibawa ke mahkamah untuk didakwa kesalahan tu. Jadi kalau dah buat masa kita rasa kita pandai sendiri, tak nak rujuk kat pendakwa, tak nak dengan mahkamah pun kita tak nak ni, kita bergaduh, contohnya kan. Jadi ke mana nak bawa pergi orang ni? Kita nak pergi ke mahkamah, nak suruh mahkamah sabit dakwa sampai selesai kan. Jadi saya rasa belum terlambat. Saya rasa kita dipilih ni, kita pun bertuah, kita ada penasihat undang-undang, kita ni dipanggil apa? Alas kalau kita ni pun ada, minta bantuan dia orang. Sebab kita ni ada tugas masing-masing. Tugas baca undang-undang, tugas faham undang-undang ni, tugas penasihat undang-undang lah. Nama dia penasihat undang-undang. Jadi kalau kita tidak guna dia sebagai penasihat undang-undang, rugilah kita. Dia dihantar ke diri pilih ni untuk menasihatkan menjadi penasihat undang-undang. Jadi kita guna sepenuhnya. Mana kita punya tuan Khairul kita ni, bila orang tak gerujuk dia tak boleh buat apa lah. Kalau gerujuk, dia kena buat kerja lah. Dia kena buka undang-undang, dia kena tengok, kena buat tafsiran, dia kena jawab. Jadi sekarang bukan terhad kepada pendakwa kuasa agamanya. Kalau kita ni pegawai masjid, imam-imam yang tak faham dah, boleh tulis surat ke dia. Peruntukan undang-undang ni saya tak faham ni. Nak menikah orang ke apa semua, orang luar nak menikah sini ke apa semua, nak buat macam mana ni. Boleh minta nasihat daripada dipanggil apa, alas lah. Jadi sekali saluran benda ni kita dah ada, kemungkinan dari segi dipanggil apa, kolaborasi belum sempurna. InsyaAllah selepas pada ni sama-sama kita. Okey, setakat mana tadi? Okey, nombor 3 tu, permohonan adalah mengandungi butiran berikut. Sama ya ni. Okey, mau berjami. Okey, next. 10 suku. 10 berapa? Habis? 10 lambat lagi. Okey, yang ni tata cara permohonan oleh Ketua Pendakwa Syari'i. Ini rekah je. Sebab Ketua Pendakwa Syari'i ini biasanya benda ni berlaku semasa kes tu dah dimulakan di mahkamah. Jadi butir-butir tertuduh apa semua ni dah ada dalam fail hakim, semua dah ada dalam fail mahkamah ni. Jadi dia boleh mohon secara lisan je. Tapi pok kuasa agama tadi kena ingat, masa dia mohon waran tangkap jadi, maklumat tertuduh tadi, maklumat orang yang disyaki tadi belum ada dengan mahkamah lagi. Kena ingat tu. Jadi dia tak boleh pergi minta lisan itu. Dia kena buat satu permohonan secara bertulis, kena masukkan butir-butir lengkap tadi, sebab rekod tu belum ada lagi. Kalau pendakwa dah buat pendakwa tadi, sebab satu salinan kertas maklumat tertulis tadi sudah lengkap dalam fail mahkamah tadi, jadi pendakwa boleh mohon juga secara lisan. Tidak ada masalah, tak perlu balik ke pejabat buat permohonan, isi borang apa, tak payah. Jadi masa hari berkenaan kata tertuduh tidak adil, terus dengan cara spontan pendakwa mohon kepada hakim untuk keluarkan waran tangkap. Proses dia lain. Okey. Tapi kena ingat waran tangkap sama je. Proses tadi. Kuasa dia ada cara dia, pendakwa dia ada cara dia. Okey, next. Waran tangkap dengan jaminan. Dia ada waran tangkap dengan jaminan, waran tangkap tanpa jaminan. Boleh. Itu bergantung kepada kita lah. Jadi kalau pendakwa rasakan kalau bagi jamin orang ni dia akan ulang balik, bagi berjamin tapi next dia tidak adil lagi dah. Pada masa ni pendakwa boleh bawa pada mahkamah, kau dapat tangkap orang ni jangan dijamin, orang ni hendaklah ditahan sehingga tarikh pembicaraan akan datang. Jadi tahan di mana? Dia kena baik dengan polis juga. Sama ada di lock up polis ataupun di penjara. Kalau 24 jam memandai di lock up saja. Tapi kalau lebih daripada 24 jam
dia kena mohon satu waran pemenjaraan, kena hantar penjara. Penjara paling dekat sini mana? Ada, okey lah, dekat. Kalau saya duduk Labuan tu, saya pernah bertugas di Labuan, penjara di Kota Kinabalu. Penjara di Sabah, dia tak ada penjara di Labuan, dia tak ada. Cuma sekarang ni baru setahun 2 tahun ni baru ada. Jadi pernah berlaku ni cerita di kisah benar ni. Kita pernah satu keluarkan waran tangkap Mahkamah Syariah di Labuan kepada polis di Sabah. Dia dapat tangkap, dia bawa kepada polis, dia pun telefon kepada buat kuasa agama. Okey, kuasa agama di Labuan. Dia suruh datang ambil. Dia kata dia tak ada bajet nak hantar. Ini pasal bajet kan? Dia kata kalau saya hantar, kos dia berapa? Daripada Kota Kinabalu kalau melalui jalan darat ni, dia kena naik feri. Banyak cerita ni. Jadi ustaz agama ni pun dia pun tak tahulah dia ambil pendekatan apa, sebab mungkin dia kira orang ni lama dah cari tak jumpa ni. Dah. Dia pergi ambil. Dah. Dia pergi tahu dia bawa naik apa? Dia bawa naik motosikal. Bawa naik motosikal daripada Balai Polis Beaufort. Balik ke Labuan. Naik motosikal. Jadi orang tu pun elok pegang sampai ke Labuan tu. Sampai bawa ke mahkamah, tak ada masalah apa. Tak lari tak apa. Tapi benda tu tak boleh buat lah, salah lah tu. Mana boleh buat naik motosikal itu kan. Tapi dia cerita je, kita agensi agama ni semua terhad. Dengan duit tak ada lah apa semua, dengan bajet tak cukup apa semua. Tapi nak suruh kita buat kerja. Jadi buat asal agama tu, walaupun salah tak salah, masa tu dia ada bertekad, kalau tak bawa orang ni hari ni memang susah nak jumpa dah. Dah lama dia cari dia. Jadi kita tak fikir lah dia silap tu memang silap kan. Tapi dia berjaya bawa orang tu ke mahkamah wilayah tu di Labuan tu, selesai kes tu. Ada ni, ini kisah benar ni. Masa saya jadi hakim di Labuan, saya pun nak tengok. Naik motosikal. Dia pergi 2 orang. Bawa sini naik motosikal daripada Labuan. Naik feri, bawa motosikal pergi tu. Sebab dia tak jauh sangat lah Beaufort tu. Jadi bila balik, kawan dia seorang ni naik bas. Sebab dia bawa tertudung. Kawan dia naik bas balik. Jadi nak cerita ni, kalau kita pelaksana tadi tidak tunjuk, kita kena tunjuk apa yang kita nak buat tadi, barulah pihak yang nak bagi bajet jadi dia seronok sikit, nak bagi tambah bajet dah. Rasa Perlis ni beruntung. Dan kita punya tuan pengarah kita ni mungkin dah rapat dengan CEO boleh baik apa dia dah. Dia kecil-kecil CEO sikit, buat bengkel bagi cantik sikit kat Perlis ni. Bagi betul-betul imam kita ni bagi faham. Kuasa ada, nak buat kerja tak boleh. Jadi kita jangan duduk cakap buat kuasa kita ada 10 orang, buat kuasa kita ada 5 orang. Buat kuasa tadi untuk buat siasatan, buka AP okey. Ini memang kerja buat kuasa. Jadi setakat untuk tangkap di taman-taman tadi, kita serah kepada masjid-masjid berkenaan. Yang saya sebut tadi, kalau satu masjid tadi ada 7 orang, ada 5 orang, dah. Ini dah cukup dah tangkap orang ni. Cukup dah. Kalau rasa lepas tangkap tadi, rasanya malah nak buat kereta kita dah, kereta sendiri dah. Takut kereta sendiri, takut dia pecah cermin apa semua dah. Tangkap, telefon asal agama pergi ambil. Tak ada masalah. Cuma dia ada di situ, dia panggil proses tangkapan semula. Itu je kena jaga yang tu je. Proses tangkapan semula. Macam mana nak serah pada masa. Dia ada borak lah kot. Ada borak sikit, serah apa semua. Itu je lah. Proses agama balik kepada pejabat dia, buka kereta siasatan, boleh tahan dia tak lebih 24 jam. Kena ingat tu. Kalau kita nak tahan lebih 24 jam boleh. Dia dah dibawa ke mahkamah. Boleh. Kita tangkap pukul 12 tengah hari ni. Dah 24 jam, 12 tengah hari esok. Kalau kes tu simple, pukul 9 esok boleh buat pertuduhan dah. Kalau kes tu simple, maklumat cukup, dokumen cukup dah. Esok pukul 9, pukul 10, pendakwa bawa ke mahkamah. Kuasa bawa ke mahkamah, pendakwa baca pertuduhan. Tapi kalau rasa dah, rasa letih lah. Letih sangat ni. Jadi bagi tahu kat pendakwa, kita baca pertuduhan saja dan minta tangguh tarikh lain. Bila tangguh tarikh lain, tertuduh tadi boleh dilepaskan dengan bon jaminan mahkamah. Selamatlah buat kamu. Kita boleh balik tidur. Dah.
Tarikh akan datang kita gigi dengan segar apa semua dah. Kalau lawan bercara pun kita boleh lawan. Contoh. Dia proses tu dia ada tak ada masalah. Tapi kena betul lah. Ni pendakwa kita punya ketua pendakwa ada ni. Boleh dia pun dia dihantar ke sini untuk buat kerja pendakwa, bukan kerja lain. Kerja pendakwa dia buat dah. Buatlah kerja dia. Kau kasar buat kerja dia, pendakwa buat kerja dia. Jadi kita selamat, tidak ada masalah. Okey. Okey lagi, KPPA adalah memastikan perkara berikut. Jika orang yang ditangkap tidak bersedia, tidak sanggup membayar jaminan yang di-endorse, dia orang itu hendaklah dipindah ke mahkamah yang berkuasa dengan segera telah menerima perintah daripada mahkamah. Jadi cerita tadi dah, samanya. Dia kata mahkamah syariah terdekat tadi. Kalau dia bersedia dengan bon jamin, dia boleh lepaskan di situ juga dengan bayar bon jamin. Timbul juga isu di sini. Ada backing juga itu JKSM. Dah. Kalau kes tu kes Perlis bayar bon jamin kepada Kedah. Perlis tak dapat duit tapi kita kena ingatlah, Perlis pun kerajaan, Kedah pun kerajaan. Dia masuk asing kerajaan belaka. Itu. Tapi tak boleh juga. Nak juga. Masa tu ada satu prosedur rasa dibuat oleh pihak JKSM macam mana Perlis nak dapatkan balik bon jamin dia dulu daripada Kedah tu. Ada kan? Dia boleh kan melalui treasury lah negeri masing-masing. Sebab bila masuk pada hasil kerajaan tu masuk treasury lah negeri masing-masing. Tapi boleh dikeluarkan untuk hantar ke Perlis, boleh. Tidak ada masalah. Itu berhubung dengan bon jamin tu. Sebab kalau tidak lepaskan bon jamin tadi, mungkin kes ni tidak bahaya sangat. Dia pun sedia bagi bon jaminan, dia beri janji akan hadir, dan buat saya tangkap pula berasa bersetuju, boleh lepas dia dengan bon jaminan tadi. Okey. Jika ada PKR ada perkara A tadi tidak dapat dilaksanakan, KPPA hendaklah mendapatkan waran penahanan di mahkamah untuk ditahan di lokap ataupun di lokap polis ataupun di penjara. Dia sebut itu di lokap atau penjara polis. Penjara tidak boleh, penjara itu penjara lah, warden penjara kan. Macam sebut tadi dah. Kalau benda itu dalam tempoh 24 jam saja, boleh diletakkan di lokap saja. Kalau lebih, kena bawa ke dapatkan waran penjara. Okay. Jadi untuk nak bawa ke penjara, untuk bawa apa semua tu rasanya kita perlu juga sekali-sekala kena duduk juga dengan pihak penjara ni. Kadang-kadang penjara dia ada hak dia juga. Kalau di wilayah Persian dia bagi tahu kalau selepas pukul 4 dia tak nak terima. Dulu kita rasa nak marah lah. Pasal apa pula penjara tak terima pukul 4 ni? Rupanya dia gini, dia kata kalau kita hantar selepas pukul 4, orang tu tak ada makan malam tu. Sebab makanan dia tidak ada disediakan. Betul jugalah, kesian juga dia. Sebab tu dia kata kena maklum kepada penjara sebelum pukul 4 petang. Sebab tu kalau kita tak panggil penjara, kita macam nak marah lah. Apa penjara dah, hantar lebih pukul 4 tak boleh. Rupanya dia pun ada peraturan nak bagi makan orang tu. Jadi kalau petang tu dalam penjara ada 10 orang, dia order 10 je lah. Tiba-tiba pukul 5 masuk ke lagi sebelah. Nak makan apa yang nombor sebelah ni? Sebab tu dia kata maklum kita dulu kalau lewat sebelum pukul 4 telefon kepada penjara, kita nak hantar orang 2 orang ke 3. Jadi dia order siap-siap makanan tu. Jadi untung juga masuk penjara order siap. Masuk boleh makan dah. Jadi kita pun duduk dengan penjara, kaedah je dia kata kena maklum. Kalau di Kuala lah bagi tahu awal. Dia terima sebab itu kerja dia. Tidak ada masalah. Okey. C dia kata jika orang yang tangkap itu bersedia dan sanggup memberikan jaminan yang memuaskan hati mahkamah, orang itu hendaklah dilepaskan dengan bon dan jamin. KPPA hendaklah mengemukakan bon jaminan tersebut ke mahkamah yang berbeza kuasa. Ini kalau tangkap di luar daripada mahkamah berbeza kuasa tadi lah. Sebab kita kena ingat dalam kesalahan kita tadi tidak ada satu pun kes yang tak boleh jamin. Sebab kita boleh jamin kes apa? Kes mandatory ya. Yang kes belah sana pun, kes belah CB tu dibunuh dah. Itu memang tak boleh jamin lah. Tak boleh jamin. Kes hukuman mandatory, gantung sampai mati. Itu mandatory. Kes itu tak boleh jamin. Selain daripada kes tu, semua kes yang kita ada di syariah ni, semua kes boleh jamin. Kalau kita tak benarkan dia bagi bon jamin, dia boleh report dari segi hak asasi pula. Sebab jamin tu hak dia.
Kita jangan kita duduk main gerang dia jangan tak bagi jamin, tak boleh. Kena bagi jamin. Walau macam mana pun kalau kita bawa ke mahkamah ada sebab. Ada sebab dah. Contoh, dia orang Bangladesh. Dia orang Indonesia. Dia orang warga negara asing. Dah ditangkap melakukan kesalahan jenayah syariah. Kita bawa ke mahkamah. Jadi kita berhujah dengan hakim, tertuduh ni tak boleh lepas. Kalau lepas, untuk tarikh akan datang kita tahu nak cari kat mana. Dah. Kita tahu nak cari kat mana ni. Saya ada kes di wilayah sampai sekarang ni, dia balik ke Indonesia memang tak jumpa dah. Sebab masa tu kesilapan kita, mahkamah lepas dengan bond jamin. Ada 3 pasal. Dia keluar di Kuala Lumpur. Dah. Bila bawa ke mahkamah dia latih lawyer. Dia latih lawyer. Bila latih lawyer minta tangguh, mohon bond jamin, hakim bagi. Oh, dia kata tak apa, dia kata anak gua dia tak akan lari apa semua ni. Jadi bila lawyer cakap, kita setuju dah. Jadi tarikh next akan datang, lawyer bagi jawab senangnya. Saya pun tak boleh kontak. Lawyer jawab kepada mahkamah, ya Arif, saya pun tak tahu ke mana ni. Macam mana ni? Terpaksa lah. Kita rampas bond jamin ada je lah. Dia cari kat mana Indonesia? Sebab Indonesia ni kena ingat, 3 kali dia masuk, 3 kali nama lain. Nama lain, bukan sekali, nama lain. Dia masuk akan datang nama lain pula, pasport lain pula. Jadi kalau warga asing jadi seboleh-bolehnya kita dengan lepas dengan penjaminan, kita minta masuk tahan. Sebab kita dah tata cara ni, kita ada di bawah 107 ke 108 108 pendakwa tengok balik, mahkamah boleh tahan, sekali tahan tak lebih daripada 7 hari. 7 hari, yang lebih tak boleh untuk proses pembicaraan lah. Jadi tangguh 5 hari, berjaga dulu, hari berjaga buat keluar, boleh masuk pula. Sangat salah. Dia boleh tahan juga, ada pertukaran kita ada boleh. Semasa proses pembicaraan boleh tahan tak melebihi 7 hari. Saya kalau di wilayah 107. Sebab wilayah saya ingatlah, saya kerja wilayah di Perlis ni, saya kena buka tengoklah. Dan minta serah kepada ketua pendakwa lah, tengok balik. Okey. Seterusnya, next. Ini nombor apa ni? 14. Seksyen 33, mahkamah boleh mengarahkan jaminan tidak diambil melalui pengedosan di atas waran. Saya baca lah hari di takut masa dah setengah dah ni, 10.30 lagi 10 minit. Okay, next. Ada penceramah seorang lagi ni. Seksyen 34, yang ni boleh baca sendiri ni. Waran kepada siapa diarahkan. Okay. Jadi ni saya nak tanya ni pengarah belakang ni. Yang saya sebut tadi lah, imam-imam kita ni, pegawai masjid. Tak sebut imam ni, pegawai masjid. Patutnya lepas ni kena panggil pegawai masjid, bila dan pembantu bila. Sebagaimana seksyen 100 tu sebut, ajar dia orang, latih dia orang, bagi pandai. Barulah pengarah tak penat. Ini pengarah penat ni. Pengarah tak nak penat, kumpul pegawai masjid, tengok seksyen 100, tata cara pentadbiran, latih dia orang bagi pandang, kira biar dia orang buat kerja. Senang. Sebab kita kerja ni, sebab dia ialah pengarah ni suruh dia buat semua, letih lah dia nak jaga semua, dia pengarah ni berapa bahagian buah dia ni. Jadi kebahagiaan kita ni, kita bantu pengarah kita ni. Baru betul, bantu pengarah kita ni. Okay. Jadi sebelum nak arahkan dia tu, jadi enakmen ni ada tak? Pengarah kena beli bagi. Sekurang-kurangnya letaklah, kalau tak nak bagi seorang satu masjid letaklah 2 set ke 3 set ke, pakai baca situ. Ni beli ni, kena beli ni, beli bagi dia orang ni, baru dia orang boleh baca. Terutama undang-undang keluarga Islam tu, yang pasal proses nikah apa semua dah. Ni kita duduk cakap undang-undang, kadang tak pernah baca. Ini bukan di Perlis, semua negeri macam ni. Bila saya pergi ceramah, saya akan sebut di wilayah apa sama. Imam-imam di wilayah tak ada undang-undang keluarga, macam mana? Kita nak tangkap orang, kita nak cakap macam mana undang-undang pun tak ada. Kita hidup baca undang-undang hari-hari ni pun salah. Dah, kita duduk pendakwa di hari-hari tengok undang-undang ada. Tu
Pergi mahkamah sipil, salah lagi kita ni. Salah kita. Jadi kita ni nak suruh ni, undang-undang ni bagi ada. Sebab undang-undang ni dia macam, dia tak boleh nak apa dia banyak ni. Nak apa tak boleh. Dia kena ada di tangan. Bila nak buka tengok. Gitu. Bila nak buka tengok. Jadi saya cadanglah kepada doktor kita, pengarah kita, tak mahal ada. Belilah 2 set batal tak masjid-masjid ni baca undang-undang ni. Dia faham. Lepas tu buat kelas-kelas apa semua. Kita sini kita pun ada penakwa, ada alas, ada apa semua. Bagi dia orang ni, bagi ceramah masjid pasal undang-undang pula. Duduk ceramah pasal raya lah. Undang-undang pula kita ubah trend sikit. Boleh tak? Tak ada masalah. Nak bagi masyarakat kita cilik undang-undang kita. Itu dia. Okey. Seksi 35 pemberitahuan tentang isi waran. Ini prosedur lah. Kalau kita pergi, kita ada waran, kita nak bagi tahu orang yang kita bertangkap tu, okey, pertama sekali awak ni telah melakukan kesalahan apa, di bawah usia berapa kita nak tangkap. Okey. Jadi kalau lah dia tak nak bagi kerjasama, dia panggil satu lagi kesalahan. Kena tahu tu. Kalau dia tak nak bagi kerjasama, satu lagi kesalahan, dia mengganggu tugas penjawat awam. Ini kena ingat ni, penguasa agama mendakwa kita, sebab kita ada kelebihan ni. Kelebihan ni kita ada ni. Ni pengarah kita ni. Kalau dia tak nak bagi kerjasama, kita boleh buat report polis, dia mengganggu tugas penjawat awam. Ini kerja polis buka kertas siasatan dan polis dakwa dia di mahkamah sipil, kita menjadi saksi. Ini saya di wilayah dah buat sekarang ni. Kita tengah bercara kes Siti Kasim tadi. Masa kita nak pergi dengan dia, dia macam-macam, dia kutuk, dia benci, dia caci kita semua. Penguasa agama buat report polis mengganggu tugas penjawat awam, dan sekarang ni dia telah didakwa di Mahkamah Jalan Duta, tengah bercara sekarang ni. Jadi kita berkuasa jadi saksi sebab kita yang buat report kan. Jadi sekarang ni kalau kita nak pergi tangkap, kalau orang tu komplain macam-macam apa semua, tak nak ikut kerjasama kita, okey, buat report polis. Dia menghalang tugas penjawat awam. Cerita kita betul tak betul bukan dia buat keputusan. Kita kena ingat ni. Kita nak kita tangkap dia, dia kata kita tak betul. Memang dia kata kita tak betul. Sebab kita nak tangkap dia. Kita jangan ikut. Tapi ada syarat. Ada syarat. Sebelum pergi, kita kena komplit lah. Hak patut kita ada, kita kena komplit lah. Sebab saya sebut tadi, bukan semua kesalahan mesti ada waran. Kalau kesalahan tu kesalahan boleh tangkap, tak perlu ada waran. Boleh tangkap. Tetapi mesti pada masa kesalahan tu berlaku. Contoh, mengajar agama tanpa tauliah contoh. Kalau tengah mengajar tu, kita boleh tangkap. Kalau dia mengajar malam ni, nak kita tangkap pada esok, tak boleh. Sebab dia tak berlaku di hadapan penguasa agama. Kalau dia mengajar malam ni, kita ada dalam tu pemberi maklumat, kita ada dengar apa semua, ada rakam, ada rekod apa semua dah. Contoh, buka kertas siasatan. Dah. Buka kertas siasatan apa semua komplit, rakaman pun ada semua, gambar pun ada, kita ambil video ke apa semua, contoh dah. Okay. Mohon kepada mahkamah, dah. Mohon waran tangkap. Masa tu baru boleh minta waran. Sebab kesalahan dah berlaku lepas dah. Yang tu kena waran. Bila mahkamah bagi waran, tangkap je lah. Bila tangkap, bawa ke mahkamah. Atau bawa ke penguasa agama nak sambung siasatan agama semua tu pun dah lah. Bergantung pada waran yang sebut tadi. Waran untuk dibawa ke penguasa agama atau waran untuk dibawa ke mahkamah. Kalau nak lagi selamat, nak lagi selamat ni. Buka kertas siasatan dulu. Sebab kertas siasatan ni boleh buka dulu, tak perlu tangkap dulu. Contoh yang paling senang kita tengok kes SPRM. SPRM dia siasat dulu. Mana dia tangkap orang dulu? Dia siasat apa semua, komplit, cukup apa semua dah. Dia panggil orang tu datang berjabat. Dia tahan itu. Senang je dia dah. Sebab dia ada bukti semua dah. Jadi kita penguasa agama ni boleh, bila ada borang 5 tadi, buka kertas siasatan. Itu kena belajar, kena pandai lah. Bila komplit cukup, ada bukti apa semua, angkat kepada ketua pendakwa. Ketua pendakwa pun mengesahkan bahawa
ada bukti, ada kes, ada elemen cukup, dah file ke mahkamah, tadi ada masalah, boleh file ke. Bila file ke pada mahkamah tadi, letakkan tarikh, dah nak hantar notis kat dia pun boleh. Dah, kalau dia tak ada, kita waran, boleh. Tidak ada masalah, senang. Kalau nak tangkap dulu pun boleh. Okey, tangkap dulu, terus bawa ke mahkamah, baca pertuduhan pun boleh, tidak ada masalah. Tapi yang tadi siasatan mesti sudah lengkap. Kita jangan tangkap dulu, siasatan tak buka lagi, itu masalah kita. Sebab persepsi orang tadi, bila kita tangkap tadi, dia rasa dia salah kan, tiba-tiba tak tahu pula. Inilah dia kata. Jadi untuk nak mengelakkan kes-kes yang rumit tadi, lainlah kes straight forward. Kes straight forward depan mata ni, tak perlulah kita nak buka IP dulu. Bila tu kalau di Kuala Lumpur kes keluar contoh, bila ketuk dia bilik 2 orang keluar tak boleh tangkap tu. Kes minum arak tak, pok asal pergi lalu apa semua, gelas arak ada atas meja, botol arak ada atas meja, apa semua boleh tangkap. Rampas dia punya barang kes tadi, bawa balik tu, itu kes berlaku depan mata, boleh tangkap. Boleh. Kalau ada arak tu boleh. Tengok kesalahan dia. Kalau di wilayah kita ada fatwa berhubung dengan GRO. Mana-mana orang yang bekerja GRO ada fatwa di wilayah, terus tangkap. GRO ke, kelab malam ke, berjudi, beli nombor toto, dah berada di rumah judi. Dia sudah judi, dia tak perlu dia berjudi, dia berada di rumah judi, boleh tangkap dah. Dia duduk dekat kaki 5 tu dah. Tapi dalam syariat kita kena komplit dah. Kena takrif dah. Rumah judi ni setakat mana? Setakat kaki 5 ke, setakat pagar ke, setakat mana? Kita kena tafsir dah pula. Esok-esok dia buat defend. Dia kata saya bukan duduk di rumah judi, saya duduk di kaki 5. Adakah kaki 5 termasuk rumah judi? Pendakwa kata tak tahu juga, aku pun tak tahu dah, dia kata. Terus kalah lagi dah. Jadi research kena buat. Jadi nak buat research, nak buat siasatan ni kerja siapa? Pegawai penyiasat. Ini kerja pegawai penyiasat ni. Sebab kita dilantik di bawah Seksyen 79 tu untuk melakukan siasatan apa-apa kesalahan yang berlaku di negeri Perlis ni. Tugas kita. Bila kita nak buat siasatan tadi, kita adalah siasat. Tempat tak boleh masuk, kita boleh masuk. Sebab kita nak siasat. Di kelab malam tak? Bonzo tak bagi masuk, tunjuk kad kuasa. Saya dah pegang kuasa agama, boleh masuk. Itu dia. Tapi itulah kita orang agama ni, maaf cakap lah, termasuk mungkin saya kan. Bila sebut agama ni kita rasa kita kecil dah. Rasa kita kecil selemah. Jadi sampai bila kita ubah sikit. Dari semasa sebelum kita cuba ubah sikit. Jadi cara nak ubah tadi, pertama sekali bila sebut tadi, kita antara ni kita kena bersatu. Jangan bergaduh sama sendiri. Bergaduh sama sendiri tak ke mana. Habis itu ya. Bersatu itu penting. Okey, next. Di luar bidang kuasa, saya sebut dah tadi. Di luar bidang kuasa, saya tadi tak ada masalah dah. Ni jadi sikit-sikit ni. Menerima, melaksana, membuat urusan, membuat pengantaran OKT ke tempat asal waran dikeluarkan. Yang saya sebut tadi dah. Kau tangkap di Kedah nak bawa ke Perlis macam mana. Okey, next. Kemudian ni tata cara tentang penangkapan orang yang terhadapnya waran dikeluarkan. Kena tunjuk waran dan sebagainya. Kedet, ambil masa dah. Paling kalau tak cukup kena panggil lain dah. Kena panggil lain, tak cukup ni. Masa pendek ni. Okey, waran tangkap jika saman tak dipatuhi. Saya sebut tadi. Kita ada keluar saman, dia tidak adil ke mahkamah, waran tangkap juga boleh dimohon. Tak kira dah, kes tu kes apa lah. Kalau kes nafkah anak sekalipun. Kes tu kes nafkah anak ya. Tapi dia tak ikut sama. Jadi mahkamah boleh minta waran nak tangkap dia. Dia tak ada nafkah di mahkamah dan sebagainya. Okey, next. Okey, peruntukan yang lain dari hal proses untuk memaksa kehadiran. Okey, sama ikut. Next. Benda tadi ke? Ulang balik. Tak ada. Sesuai waktu penangkapan waran pelanggaran bom kehadiran. Yang ni 41 tadi bom kehadiran tu. Okey. Okey, next. Masuk okey tak?
40. Ya boleh. Dia sunnah kita je, tak habis cepat boleh. Habis cepat. Cukup masa. Kalau kita nak baca semua jadi tak cukup tu. Tapi oleh kerana kita dia bagi masa sampai 10.40, jadi habis. Sekian, terima kasih. Jadi lepas ni kita mungkin ada soalan kot. Boleh tanya, tidak ada apa masalah. Kalau saya tak boleh jawab pun saya tangguh, dan saya boleh rujuk ke apa alas kita pun ada. Dah. Kalau boleh jawab saya jawab. Jadi saya harap bila saya dalam masa sejam ni, mana saya cuba buka, bagi kita terbuka sikit. Kita terbuka sikit. Mana kita jangan rasa kita dah terlambat apa semua, jangan. Kita boleh bermula, kita boleh bersatu, dan juga sebab kita walaupun negeri-negeri ni kita berlainan enakmen, tidak salah kita bekerjasama antara negeri. Contoh yang dekat ni Perlis dengan Kedah, tadi ada masalah. Penguasa agama, penguasa Perlis duduk sekali buat bekir. Boleh. Boleh tahu orang Perlis lompat pergi Kedah macam mana nak buat. Orang Kedah lompat bagi Perlis macam mana nak buat kan? Boleh. Cuma mungkin nak buat dengan belah Danok boleh kan? Mungkin payah sikit sebab dia ada nama lain. Jadi dengan Kedah, dengan Pulau Pinang apa semua, belah utara ni kalau nak buat bagi besar sikit seminar ke, dah. Nak buat dalam bentuk seminar besar sikit, dah. Gabungkan 3 negeri buat zon utara contoh. Semangat. Okey. Jadi saya rasa saya mohon maaf lah jika ada kesalahan tu daripada kelemahan saya, dan apa yang baik tu boleh menjadi panduan lah. Kalau yang tak boleh tu tak payah pakai. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Haji Ibrahim bin Idris, Pengarah Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan, atas pembentangan kertas kerja yang pertama pelaksanaan waran tangkap dalam kesalahan jenayah syariah di negeri Perlis. Majlis dengan ini berehat buat seketika. Saya bagi dalam 5 minit kot insyaAllah. Kalau 10 dia jadi 15, 15 jadi 20. Biasanya macam itulah. Jadi insyaAllah saya bagi dalam 5 minit untuk kita sesikan diri, rehat buat seketika. Dan di tangan saya ada buku Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia yang telah pun dikarang oleh yang berbahagia Prof. Madya Dr. Siti Zubaidah Ismail, penceramah kita yang akan membentangkan pembentangan kertas yang kedua sebentar nanti. Jadi kepada sesiapa yang ingin mendapatkan buku ini, bolehlah mendapatkannya dengan harga yang special. Saya difahamkan harga yang diberi adalah RM50 di belakang sana insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kepada tuan-tuan yang berhajat bolehlah mendapatkan buku tersebut. Jadi saya tangguh buat seketika majlis pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.